Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah bertajuk Ma'al Hijrah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Zakaria Haji Ahmad yang telah dirakamkan di Masjid An-Nur, Batu Lapan, Ulu Kinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulih Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang mulia Saudara Pengerusi, yang berbahagia ahli jabatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini berkumpul di masjid yang saya pun kali pertama datang ceramah masjid. Sebelum itu kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dua bapa kita muslimat yang telah mati daripada kita. Al-Fatihah. Terlebih dahulu saya ta'aruf, perlu ustaz-ustaz datang, dia ta'aruf, perkenalkan diri. Ustaz ni orang mana? Jangan-jangan adik-beradik kita apa ustaz. Ustaz ni belajar di mana? Perlu ustaz-ustaz datang ni dia ta'aruf, orang panggil biodata lah sikit sebanyak. Dalam kita bersama, setengah-setengah mungkin tahu, setengah mungkin banyak yang tak tahu. Ana akhukum fillah, saudara kamu insya-Allah Subhanahu wa taala, Haji Zakaria bin Haji Ahmad, berasal daripada Sungai Petai, Bukit Gantang, Taiping, Perak. Dikan awal sekolah Sanjurutun Taiping, kemudian di Pondok Haji Ghazali Irsyadiah Batu Pundam Bangan Datuk, Perak. Kemudian di Pondok Haji Yusuf Subang Perai, Sungai Bakak Subang Perai. Kemudian di Mahamam Al-Ustaz Kedah, di Lampuri Kelantan, Akhir Mesir Azhar Mesir. Saya tamat pengajian tahun 84. Saya ngajar sekolah rakyat Mahat Tarbiyah Islamiah Batu Lapan Cangkak Jerin selama 24 tahun. Itulah sebanyak latar belakang tuan-tuan ya. Perlu ustaz-ustaz dia ta'arufkan diri dia. Mudah-mudahan maklumat sikit sebanyak kita tahulah sejauh mana latar belakang ustaz-ustaz datang ngajar. Baiklah tuan-tuan ya. Istilah ma'al hijrah, istilah yang baru kita dengar. Dulu kita tak dengar. Yang kita dengarnya istilah sambutan awal Muharram, sambutan hari Ashura, sambutan tahun baru hijrah. Istilah ma'al hijrah diperkenalkan oleh pihak JAKIM masa itu, Menteri Agamanya Datuk Dr. Sukmo era 80-an dulu, dengan istilah ma'al hijrah, bersama-sama berpindah. Sedangkan pengertian hakikat sebenarnya kita mengenangkan berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Itu asal. Soalannya, apa kaitan ma'al hijrah dengan kita sebagai umat Muhammad? Sambutan ma'al hijrah ni pertama kita tanya, apa pasal Rasulullah berhijrah, berpindah? Apa pasal yang dipilih Madinah, dia tak pilih Rom atau Persia? Kalau kita tu hijrah Rasulullah, bukan macam kita hijrah kerana kebenaran. Tak sama hijrah Rasul daripada satu orang cikgu yang khidmat sekolah menengah Tanjung Rambutan ditukar khidmat sekolah menengah Tampin Negeri Sembilan. Tak sama pegawai pejabat Risda Ipoh ditukar pejabat Risda Al-Ustaz Kedah. Rasulullah kalau nak hijrah tentu dia cari tempat. Kalau nak hijrah kerana benda, dia pilih Rom atau Persia, negara maju zaman tu. Saya kalau nak cari duit, nak hijrah tuan-tuan, saya takkan pilih, saya duduk, saya nak kerja makan gaji, nak cari duit, saya pilih Brunei, negeri kaya. Kalau gaji BA, bachelor, sarjana muda macam kita, saya ni, di Malaysia dia bagi 2,500, di Brunei dia bayar 7,000 sebulan. Harga kereta sini 50,000, sini 50,000, sana 35,000 je. Dia tak ada cukai. Negeri kaya. Kalau saya nak cari duit, saya duduk sana, kerja 10 tahun di Brunei sama kerja 30 tahun Malaysia. Income pendapatan dia. Nak minta rakyat dia lagi senang ustaz. Dia nak sangat ustaz. Kalau kita nak tunjuk cari tempat yang nak. Ada tuan-tuan teringat hijrah ke Bangladesh, mau tak? Semua nak cari tempat senang, tak ada tempat susah. Kalau kita ada tenaga, pergi mana? Pergi ke Korea atau ke Jepun. Gaji kontrak sana buat rumah sebulan 8,000.
Tapi pada secawan RM4 sewa bilik dia tengah 2011, ekonomi dia tinggi, belanja tinggi, gaji besar. Maknanya kita nak cari duit tempat yang senang, tempat yang duit banyak. Rasulullah telah hijrah kerana benda dia tak akan pilih Madinah, dia akan pilih Rom atau Persia. Yang kedua, apa Rasulullah bawa kepada kita dan apa hubungan kait kita sebagai umat Muhammad yang jarak dengan Nabi dekat tengah 2000 tahun. Pertama sekali, Allah Ta'ala hantar Muhammad SAW, dia bawa Al-Quran. Ada 3 asas. Yang pertama, aqidatun, tauhid. Yang kedua, syariatun, fiqh. Yang tiga, akhlak, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf, aqidah, akhlak. 3 asas. Syariat Islam terbagi pada 4. Yang pertama adalah ibadat, semayang, puasa, zakat, haji, akikah, korban, haid, nifas, 1 bab. Kita nak berzakat kena cari duit, nak ke Mekah kena cari buat kerja. Bab kedua dia letak bab muamalah, urus niaga, jual beli, fiqh, jual beli, sewa menyimba, upah mengupah, sewa apa, gadai menggadai, pinjam meminjam. Duit dah ada, berasa nak kahwin dah pula, dia letak bab 3 tu, bab munakahat, nikah kahwin. Nikah udah insyaAllah anak dapat, kita dah cari dah, nak bagi pesaka dah pula, letak ujung tu babul paraid, bab bagi reta pesaka. Manusia kerap bergaduh pasal 3 takhta, harta, wanita, bertetak, bertakik, bertembak, bergolok, bertikam, berbunuh. Letak 1 bab nama babul jinayah. Manusia duit dah banyak, kata orang Perak, mulalah mata berpino-pino dia, udah tergarah harak, udah berzina. Dia letak 1 bab nama babul hudud. Itu dari syariat Islam, undang-undang Islam Rasulullah bawa kepada kita. Itu asas dia, kan? Rasulullah SAW dia bawa Islam. Mula-mula dia bawa, dia dakwah kepada keluarga, orang terdekat, kepada adik-beradik keluarga. Datanglah dia jemput, dia buat kenduri. Datanglah pak saudara, pupu yang Pak Long Abu Jahil datang, Pak Ngah Habah datang, Pak Sutalib datang, apa Pak Ngah Mezah datang, semua datang semua. Pak saudara buat kenduri semua. Elok dia bangkit ceramah, dia turun seorang-seorang. Muhammad dengar makan kenduri boleh, dengar ceramah Amsun. Apa maksud tuan-tuan? Rupa-rupanya tuan-tuan, hikmah terdapat. Kenduri boleh pakai adik-beradik, nak ke agama tak boleh pakai adik-beradik. Betul tak tuan-tuan? Dalam kampung kita tu tuan-tuan, berorang lain, keluarga semua. Surau kampung kita nak beramai, nak berpakat tak dipakai. Tapi kenduri, oi bertungkuh lomeh datang jauh pasal kenduri. Betul, nak ke agama tak dipakai adik-beradik. Tamah nak ajak berjuang, kata orang Kedah, dia lawan dengung. Nak ke agama tak dipakai adik-beradik, nak kenduri boleh pakai adik-beradik. Rasulullah SAW pula dia dakwah dia tuju pada ketua, dipanggil bani, ketua kampung lah kita kata, ketua kampung Batu 8, Batu 5, Tanjung Rambutan, Manjui, ketua kampung apa Keledang, ketua kampung dia pada Ulu Kita dia. Dan dia hantar surat kepada ketua-ketua negara zaman tu. Kedua negara besar ialah Persia dengan Rom, ibarat Amerika dengan Rusia lah kuasa besar zaman tu. Apa hikmah? Apa nampak? Sebab Nabi tahu an-nas ala rimlukim, orang ikut agama ketua-ketua dia. Naluri tabi'i manusia tuan-tuan, dia ikut kepala. Sebab solat tuju pada ketua-ketua kampung dan ketua-ketua negara. Kalau ketua tu ikut Islam, yang orang dia senang ikut. Dari tuan-tuan tengok sejarah Melaka dulu, siapa mula masuk Islam? Ingat tak sejarah para Meswara Raja Melaka? Raja Melaka dulu raja mutlak, kuasa penuh. Dia raja kuasa penuh. Raja kuasa penuh dalam dunia tak banyak dah. Brunei, Arab Saudi, Qatar tak ramai dah. Raja kita di perlembagaan dulu, raja-raja kuasa penuh. Datuk Bendahara ni kira Perdana Menteri lah dah bentuk. Datuk Temenggung kata saya Menteri Dalam Negeri, bentara luar, bentara dalam. Tok Demang ni perlu wakil raja zaman tu besar kuasa dia. Datuk-datuk ni Menteri Kabinet. Datuk Maharaja Lela, Datuk Paduka Setia, Datuk Mangku Bumi, Datuk Alang Buana, Datuk Puncak Alam, Datuk Putar Alam. Itu kira Menteri Kabinet dia malah zaman tu. Zaman tu raja kuasa penuh mutlak. Di Peramai Suara masuk Islam. Apa lagi Datuk Bendahara Perdana Menteri masuk Islam.
Lepas tu apa? Datuk-datuk musuh-musuh Islam. Sebab apa? Raja masuk Islam. Sebab tabi'i manusia ikut kepala. Saya tuan-tuan, saya mengajar pejabat kerajaan swasta ni, asal dekat 30 pejabat saya ngajar. Pengalaman saya, kalau bos pejabat tu minat agama, dia datang kuliah dengar. Alhamdulillah, orang pejabat tu ramai datang kuliah. Kalau bos jenis tak minat, walaupun dia tak halang, alamat yang datang pelanggan tetap. Ini pengalaman saya dalam 35 tahun dakwah, tuan-tuan. Nak dakwah dekat orang asli, kena pegang Tok Batin. Tok Batin ni kita kalau pergi rumah orang dia, tak jumpa orang untuk rumah Tok Batin, bawa beras, bawa gula kopi, mari semua ustaz kita datang, kita ceramah lah, ceramah selesai, dia tanya orang dia, apa macam kita masuk? Masuk. Tunggu dulu, tunggu. Dia ikut Tok Batin. Kalau Tok Batin masuk, semua masuk. Itu nari. Dia ikut kepala. Tuan-tuan, kalau ke Brunei, tuan-tuan tak tengok orang tak tudung. Semua bertudung. Pertama sekali, tiga Sultanah Brunei semua bertudung. Sultan Brunei arah mana-mana gambar permaisuri lama yang tak bila gambar lama zaman jahiliah dulu, yang tak tudung, serah balik pejabat Sultan. Sultan beri gambar baru yang bertudung. Yang tak tudung tu sah. Itu Cina atau Dayak atau Iban di Brunei kita tengok semua bertudung. Sebab Sultan, menteri semua kali semua bertudung, dia ikut kepala. Sebab apa? Kepimpinan beli tauladan. Sebab di Brunei tak ada orang semua bertudung, sebab kepala. Kita ambil sejarah, kita ambil balik. Sebab Rasulullah dia tuju ketua. Kalau ketua tu ikut Islam, yang bawah ikut. Ni harap ekor je nak, kepala tak nak. Itu yang ekor libas kepala. Pasal itu sejarah, kita ambil balik sejarah daripada hijrah. Dakwah Rasulullah makin hari makin bertambah. Yang banyak ikut orang muda-muda, yang tu tak ramai, tak apalah muda-muda. Makin hari bertambah. Akhirnya lalu pimpinan tertinggi kafir Mekah ni mesyuarat macam mana nak halang dakwah Muhammad. Makin hari makin banyak orang dia kita siksa, kita tekan, tak nak juga, tak nak murtad. Lalu dia orang kemuka 3 usul dalam mesyuarat. Usul yang pertama, tangkap Muhammad ni, tangkap dia penjara, bincang-bincang, tak boleh. Orang Arab dia ada puak ni, keturunan Nabi ni, keturunan bangsawan, orang hormat, orang malu Allah. Dia orang sanggup berbunuh kerana bela dia punya kaum dia. Tak boleh. Jadi bergaduh. Lalu usul yang kedua, kita halau dia, buang negeri, buang daerah. Bincang, tak boleh. Kalau buang daerah sekarang, dia berkembang tempat sana lagi berat. Biar tak ada. Usul yang ketiga, tangkap, bunuh dia. Bincang, setuju. Tapi siapa nak bunuh? Semua kampung hantar wakil. Apa kita ramai, keluarga tak dituak buat apa, sebab kita ramai. Itulah Allah Ta'ala Maha Kuasa nak menakkan Islam Rasulullah. Sampai hijrah dia keluar daripada itu, dia baca. Itulah tuan-tuan ya, doa ni tuan-tuan jangan tinggal. Sebab Nabi kata doa silahul mu'min, doa ni senjata pada orang beriman. Fadhkuruni adhkurkum, kamu ingat aku ingat kamu. Sebab tu Nabi dia ajar banyak doa. Doa nak tidur, doa bangun tidur, doa nak makan, doa lepas makan, doa musafir, doa. Sebab Allah Ta'ala kata fadhkuruni adhkurkum, kamu ingat aku ingat kamu. Rasulullah keluar di kepung rumah dia tu, Sayyidina Ali menyamar tidur tempat dia. Rasulullah baca waja'alna min bayni aydihim saddan mukhalifun saddan fa'asyarun muslim, ayat Yasin. Dia keluar, dia orang tak nampak. Sebab tu tuan-tuan, saya nak ijazah 2-3 benda tuan-tuan malam ni, tuan-tuan boleh amal lah, saya ijazah. Satu lagi tuan-tuan, ayat pengasih, ayat penyayang. Ini saya ijazah nak bagi orang suka dekat kita, kontraktor mudah dapat projek, mudah naik pangkat, orang berkenan kat kita. Amalkan surah Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum rahim. Amalkan 7 kali setiap pagi selama 40 hari. Kejap dia, insya-Allah. Ni ayat pelaris, ayat buka kedai baca ayat tu 7 kali. Ni ayat pelaris, orang suka kat kita, orang mudah tolong kita. Amalkan benda ni, kena amal. Yang seronok kalau kami nak kahwin seorang lagi, perempuan pun mau dekat kami.
Yang mahir pula koma pula tak marah tu. Yang mahir tu esok ini abang-abang ni esok dia wirid sakal ayat tu. Satu lagi kan masalah jantung. Ini untuk guru petani bagi pegang dada pas semayang kan, lepas nak tidur ke Allahul Haq, Allahul Haq, Allahul Haq, Allah yang sebenar 21 kali. Ini untuk jantung, insyaAllah. Ini ada tuan guru petani kita jadi amalan benda tu, insyaAllah. Ingat jadi amalan dua kita tak apalah. Itu di antaranya sejarah tuan-tuan. Nak ceritanya doa ni senjata benar. Golok parang kering senapan itu senjata lahiriah. Maknailah dengan doa yang kita baca itu doa senjata itu. Baik, Rasulullah SAW dia hijrah sampai Madinah. Madinah ni asal nama Yasrib. Madinah makna kota. Itu yang kata Islam tuan-tuan. Dia bermula daripada bandar pergi ke kampung. Akhir zaman ni bandar jadi baik, kampung jadi teruk. Dia tukar. Sebab Nabi ada sebut satu hadis, sebaik-baik tempat di masjid-masjid, seburuk-buruk tempat di pekan-pekan. Tak nak duduk di masjid, duduk di rumah. Nabi tak galak melepak di pekan. Maknanya pekan itu teruk. Sekarang dah berubah. Tuan-tuan semua orang kampung asal. Tuan-tuan balik kampung tengok. Hari ini suasana agama hari ini, masyarakat bandar lebih baik daripada kampung. Dia bertukar. Kan Mekah tu bandar, Minah bandar baik. Dia bertukar kampung, bandar teruk. Sekarang bandar pula baik, masyarakat kampung pula teruk. Dia bertukar balik. Yang kata dunia akhir zaman bertukar ya. Kemudian SAW dia buat apa? Mula-mula dia buat masjid. Itu yang kata masjid ni tuan-tuan, dia merupakan tempat pertemuan. Sebab itulah kata ulama, kau nak tahu tempat tu ada roh Islam tak ada roh Islam, kau tengok masjid dengan surau dia. Kalau masjid dengan surau dia ramai, makmur, jemaah sebagainya, memang tempat tu seronok, kuat Islam. Kalau masjid tu tiang banyak daripada orang, tek cicak banyak daripada orang ngaji, yuk tempat tu dia ada roh Melayu tak ada roh Islam. Betul, ukuran dia masjid. Rasulullah SAW dia bina masjid posisi pertama dulu. Sebab tu masjid dan tuan-tuan, tempat dia bukan setakat tempat sembahyang, dia tempat berhimpun, tempat segala tempat aktiviti masyarakat. Sekarang banyak kenduri-kenduri udah buat di masjid. Dia buat dewan terbuka, jadi orang buat masjid boleh sembahyang masjid sebagainya, senang. Masjid. Satu lagi saya nampak masjid kita ni, kita nak bagi tambah, bagi dakwah, sebulan sekali kena panggil khatib jemputan baca khutbah. Sebab apa tuan-tuan? Dia khatib tuk tempatan ni tuan-tuan, dia macam tuk bomoh ni tuan-tuan. Dia punya jampi tak apa nak masin lagi dah. Dia kena panggil tuk bomoh luar marih duit. Segi psikologi dia macam tu. Kita nak ceramah tu isu masa, kadang-kadang segi dakwah tuan-tuan, anak-anak muda ni datang awal dia duduk bangsa motor, dia melepak isap okok, elok orang sembahyang pun masuk. Sebab kadang-kadang khutbah ni tak menarik pada dia. Saya ada satu budak kampung saya, dia pindah Kuala Lumpur ikut 15 tahun. Saya terkejut dia jadi imam. Tak sangka dulu buah macam persit, sekadar lebih jadi imam. Masya Allah. Mana yang tak kena Islam? Dia kata, Ustaz, anak kena di Kuala Lumpur, Ustaz, anak tak kena di kampung, anak jadi orang di Kuala Lumpur. Kesan dia daripada khatib di khutbah jemputan yang dibuat di masjid Kuala Lumpur. Khatib di Kuala Lumpur kan hebat-hebat, banyak syarah UKM, UM banyak, ustaz banyak. Kesan itulah mula, itulah mula kesan ngaji. Sebab kuliah anak tak ada, ceramah tak dengar, jemaat kena datang. Kesan khutbah tu lah. Sebab tu di Selangor, di Pulau Pinang, Kedah, masjid-masjid dia panggil khatib jemputan. Sebab khutbah ni peranan penting. Kadang khutbah ni isu semasa. Macam saya, masjid saya awal boleh ramai datang, duit berbanyak dipatung dia saya. Isu semasa, apa isu hari ni? Isu apa? Tulisan Jawi. Satu ni pendekatan kita dengan orang muda-muda. Orang muda-muda ni tuan-tuan nak ajak ke masjid payah sikit. Kita masjid kena buat program di luar masjid. Budak-budak ni apa? Dia minat berkelah, motor besar atau bersikal. Kita ajak buat camp, buat duduk cepur ke, buat di Pangkor ke, Teluk Batik ke, masjid keluar belanja untuk motivasi sebagainya. Situlah kita ajak dia datang ke masjid. Nak terus datang ke masjid payah. Situ kita ajak dia mulai daripada kita buat di pantai-pantai kat kisahlah, kita bukit-bukit kan, berkelah ajak. Malam kita buat program. Itu antara nak bebas anak-anak muda kita, pendekatan dakwah kita dibuat ni, insya-Allah nak cuba kan.
Baiklah, okey. Sekarang kita Rasulullah SAW, jarak kita dah tengah 2000 tahun. Hampir betul. Sejauh mana hijrahnya Rasul ada hubung kait dengan kita? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena faham, Rasulullah kata apa? La hijrata ba'dal fathi walakin al-jihad baqin awmat ila qiyamah. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Rasulullah lepas hijrah ke Madinah, dia tawan Mekah balik. Rasulullah kata tidak ada hijrah lepas kota Mekah, tapi berjihad untuk Islam tu berterusan sampailah kepada kiamat. Okey, kita jarak dengan Nabi tengah 2000 tahun dah. Sejauh mana kita hijrah? Sebab Rasulullah kata al-muhajir, orang berhijrah itu man hajara, mereka yang berhijrah, berpindah daripada apa yang Allah larang. Itulah hijrah yang sebenarnya. Soalannya kita hari ni, wad-wad, kak-kakak belakang, saya nampak orang nak ke agama, sedar ke agama ni, saya ingat dia mula tahun ujung tahun 70-an. Masa tu saya di Mahmud terlibat dengan Abi. Masa tu gerakan dakwah mula-mula. Masa-masa tu dia mula orang. Sebelum tu orang tak sedar pada Islam, halalan taibah tak ada langsung kesedaran, agama tak ada. Kamu nak tengok suasana agamanya, kau tengok gambar piramid zaman tu macam dah orang Melayu. Masa tu wan, tudung kepala wan laku 2 tempat, Kenuri dengan orang mati. Kenuri letak atas bau, Sanggui Koloyang Surabaya, Sanggui Mak Inang kena ketak sarang tebuat. Kalau mati letak atas kepala, remeh tu cerongai keluar. Ni cerita zaman tu. Zaman tu bab aurat, kesedaran tak ada. Tudung kepala ni sezah tak tudung, datang sekolah dia bertudung. Ingat-ingat awak tu, tu remeh jangan keluar. Perempuan tu imam tak tudung, jemur kain berkemban saja. Tegur kita pula, ustaz, akhlak baik, peribadi bagus, kesedaran agama tu tak ada. Belah bandar-bandar, masjid-masjid surau ni yang datang semuanya akhir balik 55 tahun. Pension, tuan-tuan ingat era tu. Kampung-kampung semua yang masuk rukun tua, uban bertabur, gigi gugur, urat kendor, mata kabur, makan bubur, alamat nak masuk kubur, tu yang ramai. Ya awak ingat ni cerita era tahun belum 80-an ni, zaman tu. Ingat-ingat suasana agamanya masjid surau tak ada. Orang muda tak ada langsung nak pakai ketayak, takut dulu, tak boleh baca doa selamat, tak boleh ketayak. Janggut orang tak tahu dulu. Kalau taruh janggut dia gelar, dia mau Husin janggut, Ismail janggut, Mat janggut, orang gelar dulu. Sebab tak ada orang taruh janggut, tak ramai. Saya ingat zaman tu jubah yang pakai ni tuan guru je. Serban ke Mekah, ingat-ingat zaman tu. Zaman tu, hari ni kita hebat dengan serban, dengan jubah, dengan janggut tebal macam-macam bedak, serban besar-besar Palestin ni. Hebat kita. Masjid dengan banyak program, dengan istimak, muzakarah, dengan sebagainya. Tapi apa pasal maksiat makin hari makin banyak? Ingat-ingat awak dulu tahun 60-70 dulu, walaupun orang tak ramai ke masjid, maksiat tak banyak macam hari ni. Saya ada ceramah, ada forum di Pening dulu, tajuk sedap, sambutan Nabi SAW antara slogan dan penghayatan. Saya kata orang Melayu kita pasal slogan syiar memang hebat, orang Arab kalah. Dari yang tuan-tuan, takbir raya. Takbir raya ni wan, yang berlagu ni wan, Melayu sampai belacan Asia Tenggara ni. Arab tak ada berlagu, India kan tak ada berlagu. Arab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Tak sedih langsung raya sana. Yang takbir berlagu ni Melayu sampai belacan sini je. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, yang tu yang pah menangis. Atau kau dia tak balik. Kalau tengok nada takbir orang Melayu ni macam taubat nasuha benar orang Melayu ni. Tengok kenyaran nada takbir lah. Ya Allah, kami serik, ya Allah, oi, kami tak nak lagi, kami taubat. Rupanya takbir burung tiung, abu apa pun tak ada. Syiar kita yang hebat, labun kita je hebat. Hebat di segi lambang, segi syiar, amalan tak ada.
Zaman dulu walaupun orang tak ada ramai masjid surau, maksiat asalnya adalah sakat judi nombor ekor, mengarak sikit-sikit, adalah belaga kebun, belaga lembu, adalah. Sekarang ni tuan-tuan, dalam keadaan kita hebat dengan serban, dengan jubah, sampai hari ni ada anak-anak dah sepak terajang mak bapak, anak murid sudah sepak terajang cikgu, bunuh mak letak dalam telaga buruk, bapak rogul cucu, bapak rogul anak, atuk rogul cucu. Dulu mana ada? Tak ada cerita ni. Zaman tak ada orang nak ke agama, zaman tak ada serban jubah macam ni, buang anak dalam tong sampah dengan ongkang, dulu mana ada? Pasal apa jadi macam ni? Pasal kita ni tuan-tuan, hanya ada amar makruf, tidak ada nahi mungkar. Ada suruh buat baik, cegah kemungkaran, tak ada kita masalah ini. Ini punca besar. Sambungan rancangan tausiah bertajuk Ma'al Hijrah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Zakaria Haji Ahmad dapat anda ikuti lagi esok 1:30 tengah hari dan 6 petang di Perak FM. Tausiah. Kita ikuti sambungan rancangan tausiah bertajuk Ma'al Hijrah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Zakaria Haji Ahmad yang telah dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan, Ulu Kinta. Kita jarak dengan Nabi tengah 2000 tahun. Sejauh mana kita hijrah? Sebab Rasulullah kata al-muhajir, orang berhijrah itu man hajara, mereka yang berhijrah, berpindah daripada apa yang Allah larang, itulah hijrah yang sebenarnya. Soalannya kita hari ni, wan-wan, kak-kakak belakang, saya nampak orang nak ke agama, sedar ke agama ni, saya ingat dia mula tahun ujung tahun 70-an. Masa tu saya di Mahmud terlibat dengan Abi, masa tu gerakan dakwah mula-mula. Masa-masa tu dia mula orang. Sebelum tu orang tak sedar pada Islam, halalan taibah tak langsung kesedaran, agama tak ada. Kamu nak tengok suasana agamanya, kau tengok gambar piramidi zaman tu macam dah orang Melayu. Masa tuan tudung kepala wan laku 2 tempat, kenduri dengan orang mati. Kenduri letak atas bau, sanggui koloyang Surabaya, sanggui Mak Inang kena ketak sarang tembuat. Kalau mati letak atas kepala, remeh tu cerongai keluar. Ni cerita zaman tu. Zaman tu bab aurat, kesedaran tak ada. Tudung kepala ni ustazah tak tudung, datang sekolah dia bertudung, ingat-ingat awak dulu. Tu remeh jangan keluar. Perempuan tu imam tak tudung, jemur kain berkemban saja. Tegur kita pula, ustaz, akhlak baik, peribadi bagus, kesedaran agama tu tak ada. Belah bandar-bandar, masjid-masjid surau ni yang datang semuanya akhir balik 55 tahun, pension. Tuan-tuan ingat era tu, kampung-kampung semua yang masuk rukun tua, uban bertabur, gigi gugur, urat kendor, mata kabur, makan bubur, alamat nak masuk kubur, tu yang ramai. Ya awak ingat ni cerita era tahun belum 80-an ni, zaman tu ingat-ingat suasana agamanya masjid surau memang tak ada. Orang muda tak ada langsung nak pakai ketayak, takut dulu, tak boleh baca doa selamat, tak boleh ketayak. Janggut orang tak tahu dulu, kalau taruh janggut di gelar dia, Husin janggut, Ismail janggut, Mat janggut, orang gelor dulu sebab tak ada orang taruh janggut, tak ramai. Saya ingat zaman tu jubah yang pakai ni tuan guru je, serbannya ke Mekah. Ingat zaman tu. Zaman tu, hari ni kita hebat dengan serban, dengan jubah, dengan janggut tebal macam baca bedak, serban besar-besar Palestin dulu. Hebat kita. Masjid dengan banyak program, dengan istimak, muzakarah, dengan sebagainya. Tapi apa pasal maksiat makin hari makin banyak? Ingat-ingat awak dulu tahun 60-70 dulu, walaupun orang tak ramai ke masjid, maksiat tak banyak macam hari ni. Saya ada ceramah, ada program di Pening dulu, tajuk sedap, sambutan Nabi SAW antara slogan dan perhatian. Saya kata orang Melayu kita pasal slogan syiar memang hebat, orang Arab kalah. Dari yang tuan-tuan, takbir raya. Takbir raya ni wan, yang berlagu ni wan, Melayu sampai belacan Asia Tenggara ni, Arab tak ada berlagu. India kata dia berlagu. Arab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sedih langsung raya sana. Yang takbir berlagu ni Melayu sampai belacan sini je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allah, yang tu yang faham nangis. Atau kau dia tak balik. Kalau tengok nada takbir orang Melayu ni macam taubat nasuha benar orang Melayu ni. Tengok kenyaran nada takbir lah. Ya Allah, kami serik, ya Allah, oi, kami tak nak lagi, kami taubat. Rupanya takbir burung tiung. Abu apa pun tak ada. Syiar kita yang hebat, labun kita je hebat. Hebat di segi lambang, segi syiar. Amalan tak ada. Zaman dulu walaupun orang tak ada ramai masjid surau, maksiat asalnya adalah sakat judi nombor ekor, mengarak sikit-sikit, adalah belaga kebun, belaga lembu, ada dah. Sekarang ni tuan-tuan, dalam keadaan kita hebat dengan serban, dengan jubah, sampai hari ni ada anak-anak dah sepak terajang mak bapak, anak murid sudah sepak terajang cikgu, bunuh mak letak dalam telaga buruk, bapak rogul cucu, bapak rogul anak, atuk rogul cucu. Dulu mana ada? Tak ada cerita ni. Zaman tak ada orang nak kat agama, zaman tak ada serban jubah macam ni, buang anak dalam tong sampah dengan ongkang. Dulu mana ada? Pasal apa jenis macam ni? Pasal kita ni tuan-tuan hanya ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Ada suruh buat baik, cegah kemungkaran, tak ada kita masalah ini. Ini punca besar. Kita hebat dengan syiar. Sebab tuan-tuan, orang Arab Malaysia ni bukan dia kenal. Ente minin anak-anak Malaysia alaihi wasallam. Fin Malaysia. Saya kata Malaysia, kita Malaysia di mana? Malaysia takompi jenis Syarqi Asia. Malaysia terletak selatan Tenggara Asia. Jambayaban sebelah Jepun ke Malaysia ni. Alah, kalau Jepun kulit aku cerah, aku tengok ni kulit aku di hitam metalik ni. La. Jamba Korea sebelah Korea ke Malaysia ni. Korea mata sepek, kau tengok aku di mata bulat. La. Jamba Pakistan sebelah Pakistan. Pakistan hidung mancu bisa aku payung, tengok hidung aku ni kemam dia pelepahnya ni. La. Fin Malaysia, dia tak tahu. Dia tanya dia, Arafta Taqwa Abdul Rahman, muassis musabaq al-Quran Karim, sekt al-awwal ad-dual Munzul Islamiyah OIC. Kenal Taqwa Abdul Rahman, pengasas musabaqah Quran siswa OIC. Awak Taqwa Abdul Rahman anak arif, rupanya dia kena tengku pasal musabaqah Quran. Oh, dipuji, dia kata Malaysia hebat, Malaysia pandai qari Quran. Arab bertanya, Arab pun kalah habis, dipuji. Malaysia kuais. Kan kita rajin dipanggil Tok Arab, Syekh Arab datang melawat ke Malaysia. Syekh Al-Qardawi, Syekh Taha Jabil Al-Alwani, Syekh Ali Al-Haq, Syekh Murtapa Marzuk datang tunjuk projek-projek Islam. Syekh, hadha al-masjid al-watani, this is a national mosque, masjid negara. Syekh Tok Arab tu kata alhamdulillah. Syekh, hadha al-markazul islami, this is Islamic center, pusat Islam. Syekh tu Arab tu kata subhanallah. Syekh, hadhihi al-jami'ah al-islamiyah al-alamiyah, this is UAE, Islam antarabangsa. Allah ya salam. Masya Allah. Malaysia kuais, Malaysia daulah Islamiyah, zu'ama'u komunistan. Dia kata Malaysia ni ketua negara Islam, ketua-ketua agama, kuat-kuat agama belaka. Itu Rasulullah dihijrah Madinah, dia guna kuasa dia untuk menegakkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Hijrah tuan-tuan, kita buat perubahan benda yang buruk pada benda baik, daripada jahiliah pada Islam. Patut kena buat perubahan sebab kita ni dah masuk. Saya bukan ahli politik tuan-tuan, bukan ahli politik. Pertama saya kata hijrah ni konsep kena ada kerajaan. Pertama sekali saya kata wajibkan pelajar agama di sekolah. Pelajar agama sedih buat di Malaysia kita ni. Universiti Islam banyak, sekolah tahfidz banyak, sekolah agama banyak. Pelajar agama di sekolah wajib belajar, wajib periksa, lulus tak wajib. Ini puncanya budak-budak yang tak tahu Quran, tak tahu agama. Tunggu abang saya nak kali duduk interview budak-budak. Yang nak kahwin tuan-tuan, teruk-teruk subuh perakaat 6 rakaat. Macam ni kita nak bagi anak kita kahwin, jahil habis anak kita. Sebab apa? Pelajar agama tak wajib, mak bapak tak berat. Ini punca naik ke pelajar agama wajib. Stay macam Brunei. Di Brunei ente belajar engineer, belajar doktor, nak khidmat kerajaan Brunei, dalam interview tu ustaz akan tanya seorang,
Apa doa masuk tandas? Kau belajar sampai kena dak. Dunia saja, akhirat kau macam mana? Kamu semayang mana sunat ha'ah, mana sunat abad? Kamu datang lewat imam tahiyat akhir, macam kau buat? Kamu duduk ke rokok ke? Tak lulus yang ni, tak ada kerja kerajaan Brunei. Barulah al-Islam bi'a'lu, al-Islam tu tinggi. Tidak tinggi pada itu. Ni kita di sini tuan-tuan, Allah minta maaf lah, berlaku sebuah tempat umur dah 60 tahun, dah pencin baru datang masjid mengaji dah. Tok imam hari tu dia terlupa baca Fatihah rakaat kedua. Patut kita gosong Allah lah. Dia pergi kata ya Allah utara. Dia tegur Fatihah tak baca lagi air, pergi tegur Tok imam macam tu. Pakat gelap selerak habis. Sampai tak tahu semayang cakap tak cakap boleh. Umur 60 tahun. Pasal apa? Punca jahil tu. Yang kedua, mertabatkan tulisan Jawi. Jawi saya kata dah rujuk tahun 50. Saya tak nak ceramah bab merdeka, panjang cerita. Rujuk tahun 63. Hidupkan Jawi balik. Yang hari yang timbul ini khat ni, khat patut saya kata ajar baca Jawi, tulis Jawi. Sakat khat selamat datang nak buat apa kalau nama sendiri pun tak tahu nak ngajar. Yang timbul sering isu ni, khat yang pakai barisan selamat datang, terima kasih, tulis Jawi. Nak buat apa budak-budak boleh baca Jawi yang tu? Patut ajar sekolah darjah 1 darjah 2 tulisan Jawi, baca Jawi, nak hidupkan Jawi balik. Baru kena. Tuan-tuan kalau pergi tengok surat perjanjian Kedah, pajak Pulau Pinang kepada Pulau Kampung Putih, tulis Jawi. Perjanjian Pangkor Jawi, Perancis belajar Jawi, jadi boleh baca Jawi. Lama dah 100 tahun dah. Kita sendiri apa tiba kita nak hidup balik. Baguslah. Sebab tu saya kata kena ikut style Kelantan. Kelantan, Terengganu, nama jalan, nama bangunan, nama kedai-kedai atas Jawi bawah Rumi. Brunei lagi tekan. Di Brunei nama lori, nama bas, nama semua Jawi atas, Rumi bawah. Dia Syiah Melayu kuat. Baru nampak Syiah Melayu. Sekarang kita nampak kita pertahankan perjuangan Melayu. Saya minta dulu. Yang ketiga saya kata, saya minta satu lagi saya kata, daulatkan bahasa Melayu. Bahasa kita saya kata berubah hari ni. Banyak guna bahasa Inggeris. Kalau you tak dapat datang, you call I pun. I boring dah tunggu you pun. Di Brunei tuan-tuan kalau cakap macam tu, dia kata bila kamu jadi orang putih sombong sama lagi cakap orang putih. Dia Melayu kuat Brunei, saya puji. Kalau Melayu tulen di Brunei lah, tak cakap dalca macam kita kan, campur-campur. Yang keempat, minta haramkan judi. Ni pangkat boleh. Singapura tak ada judi, sebab judi orang pemalas. Saya kata minta haram judi. Jadi nak biar ada perubahan, saya minta tu biar ada hijrah. Semangat hijrah ni kena buat. Hijrah ni kita buat perubahan. Jadi biar kita harap hijrah bukan setakat kita duk sabut betul-betul dan duk setakat nasyid sedap. Hijrah menuju keagungan trek-tek-tek. Oh, dengar nasyid seram sejuk, habuk apa pun tak ada nilai. Biar kita hijrah sejak amalan kita berubah daripada makruf, benda yang mungkar pada benda makruf, yang buruk pada benda baik, insya-Allah. Saya cukup untuk. Dan satu lagi orang perempuan, tip pada kaum orang perempuan. Kaum orang perempuan nak masuk surga 3 syarat tau. Pertama, yakinan Islam, ibadat kena jaga. Yang kedua, jaga kehormatan aurat kamu. Sebab kamu orang perempuan, badan kamu bukan macam badan kami tau. Kamu istimewa. Kamu kalau pakai kain batik, pakai kain plekat, pakai baju Melayu, pakai ketayap, orang tengok, orang teringin lagi tau. Kami orang laki-laki pakai miniskirt, ada orang teringin agak-agak. Nak termuntah, aku melogai, aku tengok ayah hang lah, aku lemah tengok lah. Ini isinya orang perempuan. Sebab tu aurat kena jaga bagi elok. Tahu? Sebab kamu ni menarik, kami pula tertarik. Tahu? Yang ketiga, ada suami tak ke suami. Sebab bila suami ni nak masuk surga, redha suami. Kalau suami tak redha, tak masuk surga. Sebab berat tanggungjawab kami apabila aku terima nikahnya tu, terima amanah, terima beban. Kita orang jantan jangan kenyih sajalah, dia akan beban sampai ke akhirat. Koma tak semayang, kami tanggung dosa. Kami tak semayang, koma tak tanggung dosa kami. Kami jahit agama, koma tak tanggung dosa kami. Koma jahit agama, kami tanggung dosa kami. Itu yang berat. Dosa kami lah. Sebab tu redha suami penting. Sebab tu Rasulullah perempuan kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, orang laki-laki itu suruh pergi jemaah, suruh pergi perang, kami duduk di rumah layan yang ama apa pada serupa dengan orang laki-laki. Rasulullah kata tidak, kamu duduk di rumah layan suami pergi jemaah dapat pahala hukum sama, dia ngaji dapat pahala sama, dia berjuang untuk Islam sana sini mesyuarat dapat sama, dengan syarat kau redha layan dia. Sebab Nabi kata mana-mana isteri yang mengandam mesai suami, yang sikat rambut suami, yang kerat kuku suami, laisal jaza, tidak ada basan illal jannah, melainkan syurga. Esok holo tangan suruh dia makan kuku bang terbiak nampak tahu tu besar pahala ngandam misai kami, tahu kerat kuku. Rasulullah kata perempuan, mana-mana perempuan yang tidur dengan suami, isteri suami seronok, Allah ampun dosa isteri itu. Sebab tuan perempuan tidur membelakang suami, dosa besar, masuk neraka. Tidur dengan suami itu beralih belakang pun tak boleh. Jangan betul benda pula, malah jemaat ni pula mengadap abang tu lengoh pelengoh lah. Ustaz Zakaria kata neraka, kalau ikut awak dah tak lalu dah abang, lengoh ni jangan silakan lengoh, beralih lah. Maksud kata Rasulullah marah tu beralih lah kanan neraka, kan marah kami nak cuek-cuek hajat malam Jumaat, nyampah pagi tadi marah dekat orang, malam mai cari kita, don't touch me, amboi. Ayat tu susah tadi tau. Dengar neraka tu. Jadi umpan, makna umpan yang layan. Rasulullah dia kata mana-mana isteri yang suami panggil, isteri tu tengah bakar roti, suami dah panggil, kena datang dekat suami. Awak kata biar roti teruntung, jangan abang untung udahlah tu. Mana ada suami tu syarat masuk syurga tau. Redha suami penting pada kita. Itu dia antara tip saya bagi pada ni. Apa yang baik insya-Allah kita berjumpa pula insya-Allah. Apa yang baik semua datang daripada Allah, apa yang buruk kata sendiri. Di samping juga di tangan saya ada buku yang abang saya buat, buku pandang solat musafir jamak qasar, ada gambar belakang. Buku ni kita dah cetak habis dekat 70,000 buah dah habis buku ni. Senang, bahasa dia mudah, soal jawab dia ada senang buat. Satu lagi buku satu ulama Kedah, memahami makna bacaan untuk khusyuk sembahyang. Kita sembahyang kita tak tahu apa itu dibaca sebab dia Arab. Rabbighfirli apa dia, Allah manini dia kata apa sebab dia Arab. At-tahiyat apa dia, jadi ustaz dia buat makna azan, makna qamat, makna tahiyat, makna titah. Itu dipanggil memahami makna bacaan khusyuk salat. Satu lagi pada doa mustajab, dia orang keluar juga pasal ulama Kedah keluar. Kalau kita pasal apa doa Tuhan tak terima, ayat Yasin dah 2 tempayan dah habis, pasal apa tak ikut panduan dia. Masa bila kita nak berdoa mustajab, masa bila apa halangan-halangan doa kita ditolak, maka kita boleh baca. Demikian tadi saudara rancangan tausiah bertajuk Ma'al Hijrah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Zakaria Haji Ahmad yang telah dirakamkan di Masjid An-Nur Batu Lapan, Ulu Kinta. Tausiah.